Hai, mesti semua tertanya Tasha kat mana sekarang ni. Nak tahu? Jom. Hello Malaysia, anda bersama dengan saya Natasha Sharmaine dalam Cinema #ini Cinemaku. Baiklah, seminggu dah kita tak jumpa, kita hanya jumpa di hujung minggu sahaja di mana kita dalam program Cinema. Baiklah, sekarang ni anda semua mesti tertanya kenapa Tasha berada di set yang lain sekarang ni, tak dalam studio. Baiklah, Tasha reveal kat korang semua, kita berada di Finas Hulu Kelang, bersebelahan dengan Zoo Negara sahaja, kan? Okey, sekarang ni Tasha akan bawa anda semua jalan-jalan kat dalam Finas, bukan kat dalam zoo ya. Jadi stay bersama dengan Tasha sepanjang 30 minit ini. Okey, sekarang ni kita nak bersama dengan seorang pelakon berhijab yang cukup menjaga batas-batas dalam lakonannya. Tak lain tak bukan, iaitu Mira Filzah. Dan sekarang ni kita nak tanya beliau, siapa orang pertama yang offer dia untuk berlakon? Jom kita saksikan. Rina sihat. Baru je semalam Tiara jumpa dia. Nur Amira Filzah atau lebih dikenali sebagai Mira Filzah merupakan pelakon yang sangat berbakat. Mula menceburkan diri dalam bidang lakonan sekitar tahun 2013 dan kini Mira telah berlakon lebih dari 40 drama dan filem. Masuk dalam industri secara tidak sengaja rasanya. Bermula, yang betul-betul masuk bermula masa Mira tengah final year degree. Ada producer Haji Zil approach. Dia tanya, nak tak berlakon? Hampa nak tak berlakon? Masa tu kebetulan memang tak ada kelas, so Mira niat sekadar mencuba. Tapi Alhamdulillah akhirnya jadi kerjaya tetap. Takkan tak boleh parking? Memanglah tak boleh. Awak fikir kok-kok lah saya pula ada urgent matter. Macam mana? Tolong jangan fikir pasal diri sendiri je, boleh tak? Pengalaman manis apabila drama-drama kita mendapat sambutan, diiktiraf, mendapat pujian, mendapat sokongan dan ramailah yang menyokong dan menyaksikannya. Paling Mira ingat sambutan-sambutan yang sangat-sangat menggalakkan adalah drama Puja Hati Kanda dan juga Sweet Dreams. Drama dua ni mendapat sambutan yang sangat-sangat hebat sampai memang orang berminat semua very into this drama. Aku tunang kau dengan saya aku macam ni lah. Apa tunang. Kau adalah dia aku macam tunang. Kau ada respect tunang. Setakat ini kiranya Mira boleh katalah Mira sangat-sangat baru dalam filem yang ada pun berapa kerat je kan. But hopefully selepas ini diberi peluang lagi untuk explore lebih dalam filem dan juga explore lebih dari segi watak dan karakter. Kepada mereka di luar sana, sesiapa pun, it's always, semua orang ada permulaan masing-masing. Tak kisahlah permulaan anda bagaimana, just make sure you tanamkan azam, niat dan konsisten dan disiplin kenjaga. Siapa sangka daripada seorang pelajar international business di UiTM sekarang ini, Mira Filzah memilih untuk menjadi seorang pelakon tetap sebagai karier beliau. Itulah rezeki Mira sebagai seorang artis dalam industri ini. Baiklah, sekarang ni kalau anda semua nak tahu Tasha berada dekat mana, inilah yang dinamakan Dataran Karyawan. Besar kan? Di sinilah Finas akan menganjurkan majlis-majlis dan juga akan kita lihat artis-artis lama dan baru akan berkumpul di sini. Baiklah, sekarang ni kita tak nak buang masa, kita nak ke segmen yang seterusnya di mana kita akan dengar pendapat-pendapat artis tentang pelaksanaan yang dilakukan oleh kerajaan. Sekarang ni, apa isunya? Jom kita saksikan. Perlu mengadaptasi norma baru dalam berkarya. Para penggiat seni melihat cabaran berdepan pandemik COVID-19 bukan hanya dalam soal periuk nasi atau kreativiti pemain industri. Malah boleh dianggap sebagai peringatan kepada industri untuk mempunyai pelan jangka panjang. Inisiatif kerajaan seperti penyediaan pelbagai dana khas seperti di bawah pakej rangsangan industri kreatif atau Prisma yang disalurkan, antaranya menerusi Finas, diakui memberi impak positif dalam merancakkan kembali industri yang terjejas. Sambil mengharapkan usaha itu diteruskan untuk satu tempoh lagi, penggiat seni juga berkongsi pandangan mengenai perlunya penambahbaikan termasuk dalam pengagihan bagi memastikan ia memanfaatkan kumpulan sasaran sekaligus membangunkan industri secara keseluruhan. Sebenarnya kreativiti itu ada sedikit tercecar. Contohnya bila saya buat Rudy vs Jolie, genre romantic comedy, jadi banyak scene yang melibatkan persentuhan, berpegang tangan, because romantic. Saya banyak menggunakan teknik-teknik kamera, kita banyak gunakan scene-scene yang metafor, kreativiti yang kita gunakan sebagai seorang pengarah. Kita tak boleh mengalah dengan keadaan
pandemik aja tak boleh syuting, tak boleh nak buat itu, ini. Banyak cara yang boleh kita gunakan. Sebenarnya Finas ni ada track record sebenarnya. Dia boleh track syarikat mana yang memang aktif, syarikat mana yang tidak melalui SPP. Jadi di situ sebenarnya Finas boleh menggunakan database SPP, di mana syarikat itu patut diberi dana ataupun patut diberi Prisma melalui Finas. Melalui SPP itu dah jelas berapa kali kita apply, berapa kali kita minta, menunjukkan kita selalu beraktif, syarikat mana yang aktif. Finas boleh trace sebenarnya. Jadi saya menandakan supaya Prisma dan juga kandungan kreatif ini betul-betul untuk orang yang betul-betul bekerja untuk bidang ni. Orang-orang sini ni buat kerja sini ni adalah pun sama macam orang-orang kat luar untuk cari rezeki yang halal. Risaunya adalah kita tak dapat sustain, sedangkan we really try our best to sustain. I would say this is why pihak kerajaan ataupun pihak yang di atas kena juga ambil inisiatif untuk bantu orang-orang industri seni. Bila kerja dalam suasana pandemik ni sebenarnya mendebarkan sebab you keluar, you berjumpa dengan ramai orang. Syahzad sangat berhati-hati dan alhamdulillah so far production yang Syahzad bekerja semua ikut SOP, semua tak ada yang langgar, pakai mask. Inisiatif seperti Prisma, pelaksana tu semua memang sepatutnya dah ada daripada dulu. Inisiatif tu bukan sahaja kena ada tapi memang kena dijalankan dengan baik. Pihak kerajaan kena juga fikir macam mana tambah baikkan lagi industri seni kita. Sebenarnya banyak dana yang telah dikeluarkan oleh kerajaan seperti di bawah Prisma untuk membantu penggiat-penggiat seni kita untuk buat filem, animasi, dokumentari dan macam-macam lagi. Untuk info lebih lanjut boleh je layari www.finas.gov.my. Baiklah, di belakang Tasha sekarang ni ialah studio soundstage Finas, di mana banyak program-program rakaman TV dan live dilakukan di dalam tu. Tasha sebenarnya nak bawa anda semua untuk masuk ke dalam tu, tapi sayang sekali kita tak boleh nak masuk ke dalam tu. Sebab apa? Sebab ada rakaman yang sedang dijalankan sekarang ini. Baiklah, kita nak ke segmen seterusnya iaitu segmen Spotlight. Jadi, tunggu apa lagi? Jom, roll it. Tempat ni kotor. Aku rasa benda ni macam complicated lah. Mimalan, sebuah filem seram arahan Nevin Hyong melakar sejarah manis di Festival Filem Alternatif Musim Bunga 2021 di Toronto, Kanada pada 29 Mac 2021 selepas membolot 2 anugerah bagi kategori pengarah terbaik dan filem seram terbaik. Filem terbitan Miko Studio M itu yang berdasarkan kejadian aneh di Taman Tema Mimalan yang popular di Malaysia pada era 80-an menampilkan lakonan Fatah Amin dan Sofia Al-Barabah. Pembabitan dalam penghasilan muzik tambahan, orkestra dan persembahan bagi skor filem ciptaan komposer terkenal telah membuka ruang kepada anak Malaysia Sean Chen yang dilamar produksi Hollywood termasuk Netflix untuk beberapa projek filem dan siri TV. Chen, anak jati Kuala Lumpur yang berlatih bermain muzik klasikal seawal usia 5 tahun, juga merupakan lulusan Berklee College of Music yang berprestij di Boston, Amerika Syarikat. Syabas dan tahniah daripada Finas buat Mimalan dan Chen kerana mengharumkan nama Malaysia di persada antarabangsa. Finas membuka peluang menerusi program Induk Community Alliance Finas atau COFI untuk penganjuran program mengenai industri kandungan kreatif membabitkan generasi muda dengan objektif membangunkan modal insan dalam kalangan belia daripada komuniti setempat. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.finas.gov.my atau hubungi unit latihan industri Finas. Dalam usaha melestarikan dan memelihara khazanah warisan budaya negara, Finas telah menggerakkan strategi pembangunan kandungan audiovisual dan restorasi menerusi tayangan eksklusif dokumentari di saluran bernama TV pada setiap Khamis jam 8.30 malam, diikuti ulangan di YouTube Finas Malaysia pada setiap Jumaat jam 9 malam. Sejujurnya Rina suka watak Rina dekat dalam drama Nur. Rina bawa watak tu masa tu Dr. Khadijah. You jealousy ke Jaffer?
Untuk segmen casting minggu ini, kita akan bersama pelakon yang kian melonjak namanya. Siapa lagi kalau bukan Rina Diana. Dengar cerita sekarang ini, makin banyak tawaran berlakon. Mula-mula macam mana? Okey, Rina pergi casting di FKL. So, masa tu TV3 memang buka casting. And Rina ingat lagi masa tu kat PWTC. Masa tu ada mentor. Dia macam mentor-mentee macam tu. So, si Sheila Rosli, she is the one behind all this. Dia yang start ambil Rina berlakon. Dia yang start nampak bakat Rina. Chemist room Ketun. Tapi yang ni nak kena sedar baju ready. Sejujurnya, Rina suka watak Rina dekat dalam drama Nur. Rina bawa watak tu masa tu Dr. Khadijah. Memang tak banyak pun dalam drama Nur tu watak Rina. Tapi Rina rasa macam watak tu close dengan Rina. Sebab Rina rasa macam, and maybe masa tu Abah Ijat, director dia bagi Rina explore watak Rina masa tu. And that was my second drama rasanya. And then of course, Laila is always in my heart. Bimbo juga I ni. Pening lah. Tak apa, it's okay. Dr. Mukris boleh tunggu sekejap. So, apa awak nak cakap tadi? Sejujurnya, masa first Laila keluar tu, even masa Rina shoot pun, Rina macam, tak apa ke Kak Liza? Sebab Rina takut nanti orang kecau, orang tak suka orang geditnya dengan dia ni. Sebab I sendiri on set, bila I buat watak Laila tu, belakang set mesti tergelak terbahak. Dia macam, kau ni bila kau masuk je, aku rasa nak lempar muka kau. Tapi bila keluar, surprisingly, orang suka sangat Laila. Apa agaknya watak idaman Rina Diana ya? Watak perempuan jahat, antagonis. Watak antagonis tapi yang macam maybe slightly different, yang macam bukan jerit-jerit apa semua. Dia macam Dr. Khadijah, yes, watak sebiji macam tu tapi sebenarnya jahat. Suka. Rampas laki. Lah tiba. Panas. Hi guys, welcome back to Cinema. #ini Cinemaku bersama dengan saya Natasha. Wah, tengok. I cakap macam ni semua salah Laila tau. Terpengaruh. Itulah Laila. Watak yang dipegang oleh Rina Diana dalam Kampung People. Nak bawa watak rampas laki orang kan. Apa ni Laila? You nak rampas laki orang? Tapi apa-apa pun Laila ataupun Rina, I nak ucapkan semoga you sukses selalu dalam industri ni dan dapatkanlah watak antagonis tu ya. Kaki wayang kepada semua kaki wayang kat luar tu sekarang ni panggung dah mula buka seperti biasa kan. Okey, baru-baru ni Tasha sempat ke preview filem Salina, sebuah filem psychological thriller di bawah arahan Raja Mukris. Dan juga kepada semua peminat cerita seram kat luar tu, sekarang ni 77 sedang menanti anda. Ada berani? Kalau berani, jom lah. Salina, filem psychological thriller arahan Raja Mukris mencetuskan pelbagai persoalan bukan hanya kerana penceritaannya, malah lebih mengenai survival industri perfilman tanah air khususnya. Penerbit Madness Films dilihat mengambil risiko mempertaruhkan filem gandingan Mona Allen dan Pekin Ibrahim itu sebagai pembuka tirai apabila pawagam yang ditutup berikutan pandemik COVID-19 dibenarkan kembali beroperasi bermula 5 Mac 2021. Tapi, apakah Salina yang memulakan tayangannya pada 25 Mac lalu menjadi pemula yang baik? Saya rasa ini adalah cubaan yang encourage all the penerbit yang simpan filem dia sekarang. Jadi apa saja keputusan daripada filem Salina ni di panggung akan encourage the penerbit untuk kita sudah boleh tayang di panggung. Saya rasa memang betul it's a good start for all the penerbit lah. Saya rasa insya-Allah kalau result dia bagus, dan saya rasa banyak penerbit yang ada filem sekarang dah confident nak pergi ke panggung. Salina yang turut dibintangi Alicia Amin, Aliza Kasim dan Sharifah Syahura menyoroti kejadian aneh yang dialami seorang wanita sejak berpindah ke rumah pusaka yang diwarisinya. Raja Mukris berkongsi keyakinannya terhadap Salina yang menelan kos lebih RM1 juta itu. Filem-filem yang ditayang penuh. Itu daripada apa yang penerbit cakap lah. Maknanya daripada nasihat daripada Salina punya distributor MIG maknanya David Teo. Mereka ada berbincang, dia kata I think we go for it. Tapi sebenarnya saya rasa, saya yakin, saya ada confident tu yang penonton sudah mula rindu nak ke panggung.
Sebab dengan keputusan, the finding from before ni yang ada English punya firm, saya ada rasa confident. Apa pula pandangan penonton? Berapa bintang untuk Salina? Saya bagi 4 daripada 5. 4.5. Ini adalah filem yang bertemakan psychology thriller kan. Jadi lagipun ini adalah filem pertama yang ditayangkan di Malaysia pada tahun ini. Sebab tu saya rasa bila first movie yang keluar untuk tahun ni tapi terus kepada psychology thriller. So jadi agak best lah. Gas cerita ni dia lain dari yang lain. Actually kat Malaysia ni kita banyak sangat cerita seram. But kita jarang ada cerita like yang bermain dengan psycho kita, yang membuat kita macam terfikir-fikir. Aku nampak semuanya, Sah. Kau jangan cuba nak tipu aku. Ilmu hitam yang berdasarkan amalan masyarakat Melayu lama dijadikan subjek penceritaan di dalam filem 77 yang menyelonggar isu dendam dan sumpahan di sebalik kejadian bunuh diri penuh misteri yang melanda sebuah kampung. Diangkat daripada satu kejadian benar, filem seram arahan Javan Niza itu yang mula menjengah panggung pada 1 April 2021 diolah dalam suasana masyarakat Melayu hari ini bagi menyelongkar amalan dulu-dulu yang digelar 77 itu sambil cuba menyelitkan pengajaran. Apakah filem musuh sama Malaysia dan Indonesia itu yang menampilkan lakonan Wan Raja, Juwita Johari, Rozaidi Rahman dan Adelinson di samping Vanessa Angel dan Luta Suri dapat memikat penonton? Cerita ni bukan seperti cerita yang kita biasa buat, macam ada pontianak lah, hantu, jin, toyol, semua hantu-hantu yang biasa, hantu-hantu mitos Melayu kan. Tapi untuk cerita ni dia lebih kepada ilmu hitam Melayu. Ada persamaan dengan perkara yang terjadi di Yogyakarta, satu kampung yang telah disihir, yang telah disumpah oleh seorang pengamal ilmu hitam. So jadi kita bawa, bila dia jadikan dia dibawa ke Malaysia ni, dia buat cerita dia ni. So benda ni memang berdasarkan daripada kisah sebenar lah, tapi benda tu berlaku kat Indonesia. Tu jampi serapah tu saya betul-betul jampi serapah betul, misalnya 7 layar, 7 bantawan, 7 datang matahari yang 7. Sebahagian ya yang ada dalam kehidupan orang Melayu ya yang mungkin masih ada lagi dipraktikan jugalah. Mudah-mudahan diberhentikan lah ya. Jadi kadang-kadang jangan kita balas kejahatan tu dengan kejahatan, kerana ianya mungkin akan menjadi lebih parah lagi. Apa pula kata penonton? Berapa bintang untuk 77? I bagi star like 5 star because like movie ni best gila and like seram. You guys kena tengok. Saya bagi 5 bintang untuk filem ni sebab tak pernah lagi saya nampak dalam Malaysia tentang 77 ni. Siapa tak pernah tengok tu boleh tahulah untuk tradisional, untuk zaman dulu punya yang hantar-hantar jenis hantar-hantar santau macam tu. So yang tak tahu tu boleh tengok. So bermula di situ saya belajar selok-belok pengarahan, sinematografi, script writing. Pada 2 April 2021 telah berlangsung satu majlis penutup dan penyampaian sijil program Induk Community Alliance Finas atau COFI 2021 oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia yang berhormat Datuk Saifuddin Abdullah sempena program COFI 2021 di Kuantan Pahang. Suatu pakej baru dan ini adalah rentetan atau kesinambungan daripada pelbagai program capacity building yang dilaksanakan oleh Finas. Kita akan dapat mula mencungkil bakat-bakat baru yang untuk kita ketengahkan ya. Dan sebagaimana yang kita sedia maklum, sekarang ini terlalu banyak program-program penggambaran dijalankan. Kita nak go zoom lagi sikit. That's why kita panggil dia COFI, Community at Cinema. Meaning to say bengkel yang bertumpukan kepada komuniti setempat. So dengan ada komuniti setempat ni sebenarnya kita boleh mencongkil bakat ke komuniti. Seniwati Datuk Rosnani Jamil yang mewarnai era kegemilangan filem Melayu di Singapura seawal 1950-an adalah antara dua tokoh selain Salma Ahmad yang diberi penghormatan di dalam program Seloka Legenda Bicara dalam Filem pada 3 April 2021. Kementerian Komunikasi dan Multimedia menzahirkan pengiktirafan terhadap warganya yang cemerlang dalam melaksanakan tugasan menerusi Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang atau APC tahun 2020 pada 2 April 2021. Majlis penganugerahan yang berlangsung di Putrajaya itu telah disempurnakan oleh menterinya yang berhormat Datuk Saifuddin Abdullah.
Kita memang sangat menghargai sumbangan budi bakti semua kaki tangan, pegawai, staf dari KKMM di mana saja mereka berkhidmat. Ada dua perkara. Yang pertama ialah kita sedang mencari jalan bagaimana melahirkan subject matter experts, lebih ramai lagi pakar bidang. Yang kedua ialah dalaman, ialah bagaimana sekali lagi soal memupuk bakat supaya mereka dapat betul-betul unleash dia punya potensi. Terdahulu pada 30 Mac 2021 telah berlangsung satu sesi webinar bersama Persatuan dan Program Peningkatan Kapasiti Kreatif Malaysia atau MyCap yang menjadi platform pengumpulan data menyeluruh industri kreatif tempatan di Finas Petaling Jaya. Finas diwakili pengerusinya yang berusaha Tuan Zakaria Abdul Hamid dan Ketua Pegawai Eksekutifnya yang berusaha Dr. Ahmad Idham Ahmad Nazri. MyCap ni telah pun kita luluskan dalam surat ahli perbadanan yang lepas. Dan kemudian kita telah pun meminta pihak pengurusan yang diketuai oleh Dr. Ahmad Idham untuk membuat pendetailan dan seterusnya melancarkannya. Program di mana dalam masa yang sama objektif dia untuk mengumpul data yang akan diletak di satu portal yang kata one stop center punya portal yang mana akan menyimpan semua data-data pemain industri, persatuan dan syukur syarikat. So disebabkan itu juga program-program ini juga dia akan menjurus kepada training di mana kita penyaluran dana-dana untuk latihan bagi kita menaik tarafkan pemain-pemain industri sedia ada, dan juga dalam masa yang sama juga seperti mana yang kita tahu bahawa kita juga dalam program untuk Road to Oscar. Bagi saya ini adalah satu program yang terbaiklah. Kita akan buka dalam masa terdekat, tapi untuk persatuan kita akan buka untuk permohonan pada 1 April. 1 April sehingga 15 April. Kuswadi bin Bujang atau lebih terkenal sebagai nama pentas beliau Kuswadinata dilahirkan pada 8 September 1938 merupakan pelakon lelaki Singapura Malaysia. Beliau yang mesra dengan panggilan Pak Kus memulakan kerjaya filem profesional pada 1958. Antara filem-filem terkenal beliau ialah Antara Dua Darjat tahun 1960, Seniman Bujang Lapuk tahun 1961, Batu Durhaka tahun 1962, Detik 12 Malam tahun 1979 dan Sikit Punya Gila 1982. Memulakan kerjaya sebagai pelakon di Malay Film Production Jalan Ampas selepas menghadiri uji bakat yang dikendalikan oleh pengarah Dato' L. Krishnan dan Dato' Mahmud Jun pada tahun 1958. Lakonan pertama beliau adalah sebagai pelakon pembantu filem Orang Licin di samping seniman Dato' S. Romaino. Setelah berlakon sebagai pelakon pembantu dalam beberapa filem, beliau ditawarkan untuk memegang watak berat dalam filem Antara Dua Darjat bersama Tan Sri P. Ramlee, Saadiah dan Ahmad Nisfu pada tahun 1960. Selain berlakon dalam filem tempatan, beliau turut berlakon dalam filem antarabangsa seperti Little Adventure, Pretty Girls dan Beyond Rangoon. Sepanjang karirnya, beliau telah berlakon dalam 54 buah filem. Pada tahun 2007, beliau telah dianugerahkan Anugerah Pelakon Veteran di Festival Filem Malaysia ke-20. Pada 16 Februari 2013, beliau telah meninggal dunia di Hospital Ampang akibat masalah buah pinggang dan kanser usus. Al-Fatihah. Hello, kembali lagi bersama dengan saya Natasha dalam Cinema #IniCinemaku. Itulah dia tadi sedikit info tentang pelakon veteran kita iaitu Allahyarham Kuswadinata yang wataknya sering diingati dalam Seniman Bujang Lapuk. Di mana beliau melakonkan watak seorang suami yang beristeri dua, lepas tu kantoi dengan isteri yang pertama. Kita dah pun dengan pelakon veteran dan sekarang ni Tasha nak bawa anda semua bersama dengan seorang pengarah yang membuat jiwa Tasha meruntun gitu dengan filemnya Ombak Rindu. Jom kita bersama dengan Osman Ali. Pontianak pernah menjadi sebuah filem yang sangat popular satu ketika dulu di zaman 50-an. Untuk segmen sutradara minggu ini, kita akan bersama seorang pengarah yang hebat iaitu Osman Ali. Pasti ramai nak tahu bagaimana Osman Ali bermula kerjaya sebagai seorang pengarah kan? Jom kita bersama Osman Ali. Saya bermula dengan
belajar di Akademi Filem Malaysia di bawah FINAS lah kan. 3 tahun mengambil diploma pengarahan di FINAS. So bermula di situ saya belajar selok-belok pengarahan, sinematografi, script writing. Benda yang simple sahaja. Tapi yang penting projek ini sangat confident. Saya memang masa kecil-kecil lagi tu memang suka sangat dalam menonton filem-filem Melayu, filem Thai, filem Indonesia. Jadi kat situ saya melihat bermacam kehidupan yang berbeza. Saya tak langsung inspirasikan kita untuk bercerita tentang kehidupan manusia yang berbeza-beza tersebut. Ramai antara pelakon-pelakon yang hebat teringin untuk berlakon di bawah pengarahan Osman Ali ini. Jadi apa agaknya komen Osman Ali tentang itu? Saya bersyukurlah kerana saya pun tak tahu sebenarnya. Mungkin biarlah adalah yang beritahu cakap berminat sangat nak bekerjasama dengan saya. Jadi saya menggalakkanlah untuk diorang belajarlah bidang lakonan. Selalu suruh diorang pergi ke kelas-kelas lakonan. Sebab bagi saya seorang pelakon itu harus ada ilmu sedikit sebanyaklah untuk masuk ke dalam industri ini. Itu dia Osman Ali, juga merupakan salah seorang anak didik FINAS dulunya. Dan kita nak ucapkan all the best kepada Osman Ali. Semoga lebih banyak lagi filem yang dapat dihasilkan selepas ini. Okey, kita dah pun nak masuk bulan Ramadan dan Tasha ingin mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa dan jangan putih-putih puasa tau. Jangan lupa untuk bersama dengan Tasha lagi setiap Sabtu di saluran Bernama TV jam 8.30 malam dan di saluran YouTube FINAS Malaysia setiap Ahad jam 9 malam. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sebelum berpisah, terimalah lagu bebas OST filem Jiwa Taiko arahan Osman Ali, terbitan Nuansa Filem, menampilkan Sam Bumfist sebagai vokalis utama kumpulan The Ascenders. Bye-bye.